Penggunaan kumbang Salvinia dijangka dapat membersihkan kawasan perairan yang tercemar akibat serangan kiambang Salvinia molesta di Sabah. Dari negeri di bawah bayu, kita bersama dengan Rita Olesius Malik. Silakan, Rita. Benar, Tun Julia. Badan air yang banyak tercemar akibat serangan kiambang Salvinia molesta di Sabah dijangka dapat dibersihkan dengan menggunakan kumbang Salvinia. Rumpai akuatik berasal dari Brazil itu tumbuh di permukaan air, membahayakan biodiversiti serta pelbagai spesies air tawar termasuk ikan dan tumbuhan akuatik. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata sekurang-kurangnya 200 badan air seperti kolam ikan, sawah, tasik, sungai, parit dan tadahan air di Sabah telah dicemari kiambang tersebut. Katanya keadaan serius itu perlu ditangani segera untuk menghentikan penyebaran kiambang tersebut, khususnya di Kinabatangan, Sandakan, Lahadatu, Tawau, Semporna, Beaufort, Kuala Penyu, Papar, Kota Kinabalu, Pinampang, Kota Marudu, Kota Belud, Kudat, Tongot dan Tuaran. Usaha seperti ini sememangnya wajar diperluaskan bagi memastikan perebakan kiambang Salvinia molesta ini ditangani secara holistik. Saya ingin menyeru seluruh masyarakat di Sabah sama-sama menyertai perjuangan mengawal perebakan kiambang ini bagi memastikan badan air dan alam sekitar terus terpelihara. Datuk Haji Ji berkata demikian ketika melancarkan program pelepasan kumbang Salvinia ke daerah-daerah di Sabah untuk kawalan kiambang Salvinia molesta yang diadakan secara maya. Ketua Menteri juga mengingatkan orang ramai tidak sewenang-wenangnya membawa, menjual atau menyebarkan apa-apa jenis tanaman, haiwan atau mikroorganisma dari luar negeri atau luar negara tanpa melalui prosedur kuarantin yang dikuatkuasa di bawah Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 dan Peraturan-Peraturan Kuarantin 1981. 2 jalan masih ditutup pihak Jabatan Kerja Raya JKR Sabah kerana didapati tidak selamat digunakan susulan insiden bencana alam September lalu. Jalan tersebut di kilometer 52.35 Jalan Tambunan Kota Kinabalu berhampiran air terjun Masakop dan di kilometer 3.85 Jalan Kiau Kota Belud. Jalan di kilometer 52.35 Jalan Tambunan Kota Kinabalu mengalami runtuhan cerun pada 19 September, manakala jalan di kilometer 3.85 Jalan Kiau Kota Belud ditutup 4 Oktober lalu berikutan keadaan lereng cerun yang tidak stabil. Pengarah JKR Sabah Datuk Insinyur Ali Ahmad Hamid berkata, kedua-dua jalan ini masih dalam proses baik pulih. Menurutnya, bagi jalan di kilometer 52.35 Jalan Tambunan Kota Kinabalu, satu laluan dijangka dibuka kepada pengguna mulai 10 Oktober ini sebelum dibuka sepenuhnya pada pertengahan Disember tahun ini. Sementara di Jalan Kiau Kota Belud, penutupan jalan dilanjutkan sehingga satu tempoh yang akan dimaklumkan kelak. Jelas beliau secara keseluruhannya, berdasarkan laporan Bilik Bencana JKR Sabah, terdapat 284 jalan tidak dapat dilalui sebelum ini akibat kesan bencana. Lokasi-lokasi yang terkesan akibat daripada banjir dan juga ribut papan sejak beberapa minggu yang lepas sebanyak 284 lokasi yang telah sukar dan tidak boleh dilalui langsung ketika itu. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 251 melibatkan jalan negeri dan 31 melibatkan jalan persekutuan. Datuk Insinyur Ali Ahmad menyatakan demikian kepada pemberita RTM di Kota Kinabalu. Sementara itu, penduduk kampung Kiau Kota Belud dan pengguna jalan tersebut akur dengan keputusan pihak JKR Sabah menutup jalan tersebut demi keselamatan semua pihak. Bagaimanapun, ketika ditemui RTM, mereka berharap jalan tersebut dapat dibaiki segera untuk memudahkan urusan harian mereka. Sebaik saja jalan ini ditutup, kami pun merasa kelang kabutlah atas urusan kerja seharian. Sebab upaya untuk kami keluar masuk, kami sentiasa akur dengan sejak keputusan. Demi untuk keselamatan dan kepentingan masyarakat sini. Jadi kami pun sabar-sabar bila mulai sini, mulai membuat kerja-kerja, kami pun sabar-sabar menunggu sampai selesai lah. Memang ini orang kampung akur. Oleh karena masalah jalan raya sekarang ini, saya nasihatkan ibu bapa agar
terutama yang menggunakan kendaraan agar berhati-hatilah. Untuk kebaikan bersama, saya harap semua ibu bapak di kampung ini akan akur dengan apa juga yang akan dibuat oleh kerajaan lah. Turut meninjau jalan berkenaan, Jurutera Bahagian Pantai Barat Utara JKR Kota Belud, Insinyur Jamilah Tukang. Pelbagai pengisian menarik akan diadakan bagi mengimarahkan sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah tahun ini. Ia termasuk pertandingan nasyid, marhaban dan berzanji dengan keutamaan penyertaan dalam kalangan generasi muda berumur 18 hingga 25 tahun. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, usaha tersebut bagi memperkasa seni budaya Islam selain mengangkat golongan berkenaan sebagai penerus pembangunan syiar dan kesenian Islam negeri ini. Katanya sekiranya keadaan mengizinkan, persembahan secara fizikal akan diadakan melibatkan johan dan peserta terbaik pertandingan tersebut. Dan kita juga di peringkat negeri sudah menyusun program dan memohon kepada Jawatankuasa COVID negeri untuk memberikan kelonggaran mengadakan pelancaran peringkat negeri Sabah dengan mengikut SOP yang telah ditetapkan. Kita akan buat pada tahun ini di SICC. Tahun ini menghidupkan semula pertandingan nasyid peringkat negeri Sabah yang sudah lebih kurang 10 tahun tidak kita laksanakan. Beliau ditemui RTM di Kinabatangan sempena siri jelajah program WAM2K di daerah Sandakan dan Kinabatangan. Sementara itu, Datuk Muhammad Arifin meminta jawatan kuasa masjid dan pegawai tadbir agama negeri dan pegawai tadbir melibatkan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Majlis Ugama Islam Sabah MUIS merancang serta menyusun program dan acara bersesuaian bagi mengimarahkan masjid-masjid di negeri ini menjelang sambutan Maulidur Rasul. Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ yang bergerak seiring dengan kerangka agenda pembangunan nasional di bawah Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 memfokuskan 3 teras utama: pertanian, perindustrian dan pelancongan. Ia bagi menangani kesan pertumbuhan ekonomi dunia dan negara yang lemah berikutan krisis kesihatan sejak awal 2020. Ikuti siri 2 laporan Pelan Pembangunan SMJ bersama wartawan Sarifah Monazrah Sarip. Sebelum bermula episod penularan pandemik COVID-19, sektor pelancongan dan perindustrian merupakan penyumbang sumber pendapatan negeri. Justru dalam Pelan SMJ, kerajaan menjadikannya agenda utama. Dalam menentukan hala tuju ini, fokus yang menjana ekonomi rakyat seperti sektor pertanian, pelancongan dan perindustrian. Ini amat penting kerana untuk kita memajukan sesebuah negeri dan juga menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat, sektor-sektor ini amat penting sekali. Namun demikian, kita juga berusaha kerana kita tidak boleh tunggu sehingga pandemik ini landai. Walaupun masih berperang dengan pandemik, Pelan SMJ tetap rancak dan lebih membanggakan apabila berjaya menarik pelabur asing. Ini jurung-jurung kali kita dapat satu pelabur yang begitu besar, which is 4.2 billion daripada South Korea. This is one of the major achievement of Sabah Maju Jaya. Dan walaupun dalam masa pandemik sebenarnya ada beberapa lagi yang ingin melabur di Sabah. Bertunjangkan 5 prinsip utama, Pelan SMJ disambut baik pelbagai lapisan masyarakat. Suatu pelan pembangunan yang menggambarkan bahawa kerajaan negeri mempunyai hala tuju ekonomi. Pelan pembangunan ini adalah pelan yang mengambil kira pelbagai sektor ekonomi serta pemerkasaan infrastruktur, ada menyentuh berkenaan usaha untuk memudahkan kemasukan pelaburan asing di Sabah. Ini adalah sesuatu yang positif dan berupaya untuk menyumbang kepada ekonomi Sabah. Saya kira inisiatif ini, inisiatif sektor utama pertanian ini tentunya dibuat dengan harapan untuk menarik lebih ramai minat petani-petani. Kita lihat di dalam pelan ini juga kerajaan telah pun menawarkan insentif bagi petani-petani yang pada masa yang sama juga akan dapat menjayakan pelan pembangunan Sabah Maju Jaya. Setelah diberi mandat oleh rakyat
kita telah berjanji. Dan apabila kita berjanji harus ada plan tindakan. Kami akan sinergize misi dan visi kementerian intipati kandungan Sabah Maju Jaya. Memastikan pembangunan ekonomi negeri ke arah pengagihan ekonomi yang adil, saksama dan inklusif. Prinsip Sabah Maju Jaya yang menekankan kemakmuran bersama mampu meletakkan negeri Sabah di landasan yang tepat, makmur dan sejahtera. Justru sebagai rakyat Sabah, marilah kita berganding bahu bersama-sama kerajaan untuk menjayakan Pelan Pembangunan Negeri Sabah, Sabah Maju Jaya 2021-2025. Sarifah Munazah Sarip, Berita RTM. Baik, sekian paparan dari negeri di bawah bayu petang ini. Terima kasih keluarga Malaysia kerana membantu negara mencapai kadar vaksinasi yang tinggi. Kembali bersama Tun Jilia. Silakan. Baik, terima kasih Rita untuk perkembangan dari Sabah. Kita berehat seketika, terus setia